Umur 20 sampai 30 muda. 30, 40 muda. 40 tu perubahan masuk ke umur orang dewasa. Tapi masih belum tua. Dia umur 40, dia lebih banyak berfikir tentang orang keliling. Mungkin adik-adik yang masih muda, masih mikirkan tekok dengan perut sendiri je. Keseronokan, nafsu, masih lagi mikirkan hal sendiri. Tapi once kita cecah 40, kita dah tak fikir diri kita. Fikir anak, fikir isteri kita. Kalau tuan-tuan yang ada cucu, fikir generasi, fikir umat, fikir negara, fikir Islam. Itu dia dah berubah cara pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdir-Mu, jadikan kami sabar menerima segala ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-nikmat-Mu. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadil, Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Profesor Emeritus Dr. Azman Awang, Timbalan Pengurusi Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Bansar, seterusnya para pegawai, ahli-ahli jurukuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi saya dapat menyampaikan syarahan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. It's an honor dapat menyampaikan ceramah di sebuah masjid yang begitu hebat. Kali terakhir saya menyampaikan syarahan di sini kira-kira 2,380 hari yang lalu. Iaitu hari Sabtu 19 Mac tahun 2016. Maknanya dah 6 tahun, 6 bulan, 5 hari. Dan saya yakin tuan-tuan tak ingat dah apa saya ceramahkan ketika itu. Kita membicarakan tajuk hikmah sedekah. Pada malam ini bersempena sambutan ulang tahun ke-40 ataupun ulang tahun ke-40 MSABA. Saya diminta menyampaikan satu tajuk iaitu rahsia 40 dalam Islam. Tahniahlah masjid tuan-tuan dah cecah usia 40 tahun. Tapi kalau kita ikutkan kronologi sejarahnya, projek pembinaan masjid ini dah bermula 18 Julai tahun 1980 lagi. Jadi dia lebih awal daripada itu. Makanya kalau berdasarkan kepada kiraan, lebih daripada 40 tahun. Dan saya merasa begitu tersanjunglah dapat menyampaikan syarahan di masjid tuan-tuan ini. Kerana masjid Abu Bakar Bangsa ini masyhurlah daripada segi aktiviti, daripada segi program-program yang dijalankan begitu luar biasa sekali. Mencecah usia 40 tahun sudah pasti banyak perkara-perkara yang telah kita lalui, susah dan juga senang. Seperti yang saya sebutkan tadi, pembinaan awalnya dimulakan pada 18 Julai 1980. Majlis penentuan arah kiblatnya dilaksanakan pada 24 Ogos tahun 1980 oleh Tan Sri Syekh Abdul Muhsin bin Haji Saleh, Mufti Wilayah Persekutuan pada ketika itu. Peletakan batu asas masjid disempurnakan oleh Datuk Amar Haji Abdul Taib bin Mahmud yang masa itu adalah Menteri Wilayah Persekutuan pada 23 November 1980. Dan bangunan masjid ini siap sepenuhnya pada bulan Mac tahun 1982. Dan mungkin tuan-tuan kena bangga, masjid tuan-tuan ini telah dijadikan model kepada pembinaan masjid di Republic of Maldives yang dibina pada tahun 1984, November tahun 84, yang dinamakan sebagai Masjid Al-Sultan Muhammad Takurufanu Al-Auzam di Maldives, yang juga merupakan The Islamic Center di Maldives. Saya boleh katakan dia tiru desain tuan-tuan ni 99.9% lah. Dia tiru hampir sepenuhnya. Maka mencecah usia 40 tahun ini pastilah mencerminkan suatu kematangan. Sebab itu orang yang sudah mencapai usia 40, kalau dia melihat balik kepada kehidupannya selama ini, banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada dia. Kalau kita nak umpamakan kita ini sebagai manusia lah umur 40.
Sebab itu Allah Ta'ala dalam Quran mengajarkan bahawa bila seorang itu mencecah usianya 40 tahun, maka hendaklah dia membacakan doa. Ya Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apabila telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, maka dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan untuk syukur kepada nikmat-Mu yang Kau telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, supaya aku dapat terus berbuat amal soleh yang Engkau redai. Berilah kebaikan kepada aku dan anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang-orang Muslim. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Jadi umur 40 ni begitu istimewa sekali. Apa istimewanya 40 ini? Secara umum tidak ada nas yang menyebutkan keistimewaan 40 ini. Cuma apa yang pasti angka 40 melambangkan kematangan. Sebab itu majoriti nabi-nabi dilantik pada usia 40 tahun. Kecuali 2 nabi saja yang muda dilantik, iaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Adapun 100,000 nabi yang lain, majoritinya adalah usia 40 tahun. Dan kebiasaannya kita mengukur kematangan seseorang adalah umur 40 tahun. Sebab itu banyak daripada negara-negara di dunia menetapkan untuk orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan atau jabatan-jabatan elit seperti ketua negara, panglima-panglima tertentu, disyaratkan bakal calon tak boleh kurang daripada 40 tahun. Sama juga sekarang dah ada peraturan yang agak ketat, setengah negeri meletakkan syarat 40 tahun untuk kelayakan menerima datukship, sama ada federal ataupun state. Dulu tak kisah, sekarang ni dah ada satu peraturan. Dan kita sendiri sebagai masyarakat mengakui bahawa prestasi seorang itu berada pada tahap yang pinnacle-nya ataupun dia punya tahap zenithnya ada ketika usianya 40 tahun. Sebab itulah Presiden Soekarno jadi presiden umur 44. Presiden Soeharto jadi presiden umur 46. JF Kennedy jadi presiden Amerika 44 tahun. Bill Clinton jadi presiden Amerika umur 46 tahun. Paul Keating jadi Perdana Menteri umur 47. Tony Blair jadi Perdana Menteri umur 44. Dia orang putih dipanggil life begin at 40. Life begin at 40. Iaitu satu kata-kata yang dikarang oleh Walter B. Pitkin. Dia buat satu buku tahun 1932. Panjanglah huraiannya. Why 40? Kenapa 40? Dan angka 40 ini diiktiraf oleh masyarakat barat sebagai permulaan sebuah kehidupan. Sebab itu dalam Bible, 40 ini disebut sebanyak 149 kali. Dia simbolik kepada orang yang berada dalam penantian, persiapan dan bersedia menerima hukum-hukum. Bagi kita pun orang Islam, kalau umur 40 dah mula jadi baik, maka insya-Allah dia akan kekal baik sampai mati. Kalau umur 40 masih tak kerti bahasa, dia tak kerti bahasa lah sampai mati. 40 penentuan dia. Dan ulama' berpendapat biasanya orang yang sudah berumur 40 tahun ini, jika masih terus tidak berubah dengan kemungkaran, dia akan kekal dengan perangai itu. Allah Ta'ala yang saya sebutkan tadi, surah Al-Ahqaf ayat 15 menyebut, manusia ni hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, bila dia sampai tahap umurnya 40, kebiasaannya dia akan mengucapkan doa yang kita bacakan tadi. Kalau tengok surah-surah yang lain, banyak ada yang menyebutkan 40 ni dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Contohnya, wa iz wa'adna Musa 40 lailah thumma takhastumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. Dan kenangkanlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya selepas dia bersiap selama 40 malam. Perkataan 40 digunakan oleh Allah. Baik itu kalau kita tanya kenapa 40, secara umumnya belum ada kajian yang dibuat untuk menyingkap rahsia 40 dalam Al-Quran. Namun kalau kita melihat pandangan daripada para ulama tasawuf,
Mereka mengatakan 40 ini sama ada 40 hari atau 40 malam adalah tempoh yang sesuai untuk seorang nak bersihkan diri dia. Nak membersihkan fizikal, jasmani, rohani, emosi. 40 hari. Tanya orang diet. Orang diet Atkins ke, detox ke, vegan ke apa saja. 40 hari cantik lah. Metabolisme kita yang 40 ke atas ni, 40 hari lah. Zaman muda mungkin 20 hari boleh kurus. Tak boleh lah umur sekarang ni. 40 hari okey, insya-Allah. Mana kalau 40 hari diet tak kurus-kurus, tuan-tuan makan je lah. Tak ada lah, memang habis dah tu. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan banyak perkataan 40 ni dalam Quran. Apabila bercerita tentang kebaikan, angka 40 ni selalu digunakan. Sebab itu setengah ulama' mengatakan bahawa manusia mencapai tahap kesempurnaan ketika berusia 33 tahun dan mereka akan mengekalkan tahap sempurna itu sampai umur 40. Sama ada 40 tu dia drop atau terus naik saja. Ascending, descending. Kalau dia turun, dia naik-naik. Dia start daripada 33. Sebab itu Ibn Qayyim Al-Jauziyah ketika menguraikan tentang usia manusia, dia klasifikasikan usia manusia ni kepada 4 tempoh. Pertama kanak-kanak sejak daripada lahir sampai akil balik. Yang kedua orang muda ataupun syabab sejak akil balik sampai umur 40 tahun. Dan yang ketiga orang dewasa umur 40 sampai umur 60. Dan yang keempat orang tua ataupun syaikhah umur 60 sampailah dia meninggal dunia. Jadi umur 40 ni adalah ketika manusia meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa yang penuh. Umur 20 sampai 30 muda, 30 40 muda. 40 tu perubahan masuk ke umur orang dewasa tapi masih belum tua. Dia umur 40, dia lebih banyak berfikir tentang orang keliling. Mungkin adik-adik yang masih muda masih mikirkan tekak dengan perut sendiri je. Keseronokan, nafsu, masih lagi mikirkan hal sendiri. Tapi once kita cecah 40, kita dah tak fikir diri kita. Fikir anak, fikir isteri kita. Kalau tuan-tuan yang ada cucu, fikir generasi, fikir umat, fikir negara, fikir Islam. Itu dia dah berubah cara pemikiran. Baik itulah orang yang berumur 40 ini, dia betul-betul beralih daripada fasa young and stupid kepada fasa yang lebih dewasa lagi. Sebab itu kata Abdullah bin Abbas, barang siapa capai usia 40 tahun dan kebajikannya, amal kebajikannya tidak mantap dan dia tak dapat membuang lagi amal keburukannya, maka hendaklah dia bersiap-siaplah masuk neraka, kata Ibn Abbas. Sebab itu ada satu perkongsian menarik tentang rahsia umur 40 ni. Ini bukan kita cerita masjid jam 40, manusia umur 40 pun ada. Penemuan ilmiah yang terbaru menunjukkan bahawa perkembangan otak manusia ni dia tidak sempurna kecuali dia berada di sekitar umur 40 tahun. Mana adik-adik yang masih umur 30 lebih, janganlah rasa cerdik sangat. Belum lagi tu. Kita rasa kita cerdik. Mungkin kita postgrad, ada PhD, ada master sebagainya. Belum lagi. 40 ni umur wisdom. Wisdom ni bukan brilliant. Dia bukan kecerdikan. Wisdom ni bijaksana, orang ada hikmah. 40 ni hikmah. Sebab itulah bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf, menentukan batasan usia 40 sebagai usia kesempurnaan. Physical, mental, tahap puncak kematangan. Cuma bagi orang yang berfikir secara kritis, dia akan mengatakan bahawa adakah Ustaz terdapat sebarang fakta saintifik untuk menguatkan kebenaran firman Allah dalam masalah mengatakan 40 ni adalah tempoh yang paling top seorang manusia itu. Perlu kita bincangkan juga, seluruh dunia saintis menyatakan bahawa kesempurnaan pertumbuhan otak manusia dia terjadi usia kita kira-kira 20 tahun. Dan ini telah banyak dijalankan uji kaji oleh para saintis. Akan tetapi ada satu research yang terbaru yang menegaskan bahawa perkembangan otak manusia dia akan terus berkembang sehinggalah usia dia itu sampai umur 40. Dan ini benar-benar bersesuaian dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Saintis mengatakan brain only fully matures in middle age. Dan ini ada pernah satu artikel dikeluarkan oleh Akhbar Telegraph. Dia terbitkan satu artikel, brain only fully matures in middle age. Maksudnya lebih kurang perkembangan otak itu dia akan terus berjalan sampailah kita di pertengahan umur.
Dalam artikel itu disebutkan bahawa ada orang mengira bahawa kita akan matang sepenuhnya dari segi berfikir bila umur 21 tahun. Tetapi harus diingatkan bahawa ada bukti menunjukkan bahawa otak kita tidak akan berhenti berkembang. Daripada 20 tu dia berkembang sampailah usia 40. Yang inilah dipanggil sebagai penemuan oleh para saintis. Mereka menggunakan sejenis alat yang dinamakan alat scan fMRI, Functional Magnetic Resonance. Yang mana dia satu alat yang canggih, yang mana dia boleh mengukur kadar aktiviti dan perubahan di bahagian-bahagian otak kita ini. Di otak kita ni ada bahagian-bahagian. Saya different fakulti lah, saya tidaklah pandai sangat bahagian otak-otak ini. Otak-otak saya kenal, otak saya tak berapa faham sangat. Otak-otak gelang patah tu saya kenal lah. Di otak ini dia ada, dia dipelihara. Ada 7 lapis selaput yang menjaga otak kita ni. Rambut, kulit kepala, ada tengkorak yang sangat keras, ada cerebrospinal fluids, ada 3 lagi lapisan selaput otak. Sebelum abad ke-21, tidak ada seorang saintis pun yang tahu bahawa otak kita ni berkembang sampai umur 40. Sehinggalah satu orang profesor, nama Profesor Sarah Jane Blakemore. Dia Professor of Psychology di University of Cambridge di UK. Dia dan pasukannya buat kajian terhadap psikologi dan juga otak manusia. Penelitian terbaru dia mendapati bahawa kawasan otak kita ni dia berkembang pada bahagian bawah ubun-ubun. Yang mana dalam para saintis menggelarkan dia sebagai prefrontal cortex. Cortex prefrontal, PFC. Dia PFC ni kalau bahasa kita sekarang panggil the thinking brain. Otak ni ada banyak, tapi ada otak yang guna, ada otak yang tak guna. The thinking brain ini, kata dia. Jadi kawasan ini paling mustahak untuk nak buat keputusan. The thinking brain. Dan dia begitu matang sekali ketika usianya 40. Bawah pada tu dia tak berapa masak ranum lagi. Lepas tu adik-adik yang umur 20, 30, dia punya thinking brain belum 100%. Belum 100% lagi. Umur 40, dia akan menjadikan kita lebih matang dalam membuat keputusan, dalam kita berinteraksi secara sosial, untuk fungsi-fungsi peribadi kita terhadap orang lain, untuk nak buat planning, tingkah laku, memahami perbezaan dengan orang lain. Jadi dia akan matang betul pada usia 40. Dan bahagian otak inilah, PFC ini, yang membezakan kita dengan makhluk lain. The thinking brain ini. Baik tu orang tua-tua dulu sebut, 4 put, 1 cupak, 4 cupak, 1 gantang. Kalau hidup tak guna otak, maknanya lebih teruk daripada binatang. Bukan otak-otak, rupanya PFC, prefrontal cortex. Dalam bahasa kita sekarang dipanggil ubun-ubun lah. Mudah cerita ubun-ubun. Orang Melayu dia kenal ubun-ubun. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menekankan begitu pentingnya ubun-ubun nasiyah ini dipanggil. Contohnya ketika Allah bercerita tentang percakapan Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud berbicara dengan kaumnya, Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Nasiyah itu disebut. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Surah Hud ayat 56. Dan kalau tuan-tuan perasan, Nabi SAW ada satu doa panjang. Salah satu doa yang Nabi minta, Ya Allah, nasiyati biyadika. Sesungguhnya ubun-ubunku, Ya Allah, berada dalam genggamanmu, Ya Allah. Yang inilah menunjukkan bahawa PFC ini mustahak. Sebab itulah orang pelik. Macam mana Nabi SAW, dia tahu betapa pentingnya nasiyah ini ataupun ubun-ubun ini pada manusia. Sehingga Nabi mengungkapkan dalam doanya, sesungguhnya ubun-ubunku dalam genggamanmu, Ya Allah. Sebab kita kembali semula ayat di mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf yang saya bacakan di awal tadi. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Dia balik semula kepada ayat tadi. Jadi kematangan benda itu pada usia kita 40 tahun. Tuan-tuan sekalian,
Rahsia 40 dalam Islam ini, dia bukanlah hanya membicarakan dari segi dari pergi sudut usia saja. Selain daripada usia, tanpa kita sedar, hidup kita dikelilingi oleh angka 40 ini. Ada satu restoran dekat dengan jalan Air Hitam Yompeng, restoran kari kambing 40 hari. Kita pun heran, berapa pula dia buat kari kambing 40 hari. Orang jemaah tabligh, mereka kalau keluar, mereka suka nombor 40. Sama ada keluar 3 hari, 40 hari atau 4 bulan. Atau kalau orang tabligh, kawan-kawan rasa, ente engkau masuk tabligh? Tak masuk tabligh. Habis tu, aku keluar tabligh. Dia tabligh kan pergi keluar, bukannya masuk, kata dia. Keluar 40 hari. Dan kebetulan pula di negara kita, pembahagian pendapatan isi rumah paling bawah B40. Saya pun tak tahu mengapa minat nombor 40. Ada tasawuf jugalah agaknya B40 ni. Tapi saya peringatkan, walaupun tajuk kita malam ni rahsia 40 dalam Islam. Ketika saya diberi tajuk ni oleh pihak penganjur, saya tak berapa gemar sangat. Sebab saya tak tahu tuan-tuan nak sambut usia 40 tahun. Saya ingatkan saja nak mengada-ngada, nak belajar tentang sebenarnya kita orang Islam, kita bukan golongan, dia panggil numerolog. Numerolog ni orang yang taksub dengan angka. Agama kita tak ajar begitu. Kan orang kita ada yang jenis-jenis tertentu, dia obses dengan numbers. Nombor plate tertentu, ada ong, tak ada. Kita bukan orang Islam, bukan cara begitu. Kita apa nombor, kita tak ada masalah. Rakan-rakan kita penganut agama lain tu adalah, dia ada feng-shui dia. Nombor 4 ni tak boleh. Ayah mati, saya banyak mati, coy, kata dia. Ada kawan saya, nombor plate kereta dia, CB apa? 4444. Dia pergi nak buat tinted. Tokek Cina tengok, hayya, 4 kali mati. 4. Dia takut betul dengan nombor 4 ni. Janganlah tuan-tuan pun takut juga. Teruk ponsel pula dah. Tak. Kan kalau setengah bangunan bukan milik kita, tingkat 4 tak ada. 3B, 3A. Tak kan ni. G, tingkat 1, 2, 3, 3A. Takut betul dengan nombor 4. Jangan orang kita berjangkit dengan benda tu dah lah. Jadi bila tokek tu, ayah 4 kali mati. Kawan saya jawab, mu bodoh. Ni bukan mati, ini orang kaya mah. Apa pasal kaya? Nombor 4 kan macam orang sila panggung, duduk kaki atas lutut. Ini orang kaya mah. Oh betul juga. Dia kata ada betul. 4 kali kaya. Ada setengah takut nombor 13. Ada orang rasa kalau nombor ni. Penganut agama lain, lakum dinukum waliyadin. Kita tak ada masalah. Ini kita cerita orang kita pula dah mengikut perangai itu. Ada yang nombor kereta, dia bidding jugalah. Macam mana nak dapatkan nombor 9, nombor 8, 777. Ala ong dia kata. Tanya orang Islam, orang Melayu. Kenapa nombor plate ni? Contoh. Takut ada kawan kecil hati pula terus bangun balik. Macam kan? Plate 777. Tanya, lawa bang nombor. Berapa rega? Dia sebutlah mahal lah. Apa saya pilih 77? Ini 777 Ustaz. Apa saya 3 lain? Tak. 7 petala langit. 7 petala bumi. Dia ada huraian ni juga. Ada 99. Ini 99 nama Allah. Ada letak 40. Saya ingin tegaskan bahawa kita sebagai Muslim, kita bukan golongan numerolog. Tak ada kena-mengena. Kita tidak taksub dengan angka. Tidak kita nafikan banyak perkara dalam Islam ni dikaitkan dengan permainan angka. Kita tak menafikan. Contohnya ada dirungkai dengan begitu ilmiah sekali oleh Dr. Rashid Khalifah menerusi bukunya Teori Kod 19. Itu kalau tuan-tuan rajin baca, ada dia garap dalam buku dia The Miracle of Quran, Significance of the Mysterious Alphabets. Bagi orang yang tak ada kerja, suka baca benda-benda macam tu. Tapi majoriti para ulama tidak bersetuju dengan teori ini. Sebab Islam bukan agama yang berfalsafah dengan angka. Untung nasib kita tak ada kena dengan nombor. Tidak ada kaitan dengan tarikh tertentu. No such thing. Sebab dalam Islam, tiap-tiap hari adalah hari yang mulia. Tiap-tiap hari itu bagus. Cuma dalam hari-hari yang bagus, ada hari yang paling bagus. Itu saja. Contoh, hari Jumaat. Itu hari yang paling bagus. Ada momen paling bagus. Jadi tak ada hari malang. Kalau pakai nombor ni hari-hari akan jadi ong. Tak ada. Itu bagi kita. Cuma kalau kita nak bahaskan dari segi general knowledge lah malam ni. Kenapa
40 ni signifikan dengan Islam. Perbahasan ulama berkaitan angka 40 ni begitu panjang dan menarik kalau kita nak angkat sebagai satu knowledge. Bahkan perbahasan tentang kenapa banyak perkataan 40 dalam Quran dan hadis ini masih belum dapat dirungkai. Why? Masih lagi belum. Cuma menarik kalau kita tengok. Contoh, saya bawa contoh. Kisah Nabi Musa AS yang disyaratkan untuk berpuasa selama 30 hari pada bulan Zulkaidah. Pada mulanya Nabi Musa dia kena lockdown, PKPD, dia kena lockdown. Di Tur Sina, dia kena puasa selama 30 malam. Tetapi oleh kerana Nabi Musa dia ada buat sedikit saja kesilapan, maka dia telah ditambah lagi lockdown 10 malam lagi. Dan itu direkodkan dalam Quran. Wa wa'adna Musa salasina lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan kami telah janjikan kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat selama 30 malam. Serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi. Lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya sebanyak 40 malam. Dan berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya Nabi Harun, gantikanlah aku dalam urusan memimpin kaumku dan perbaikilah keadaan mereka sepanjang peninggalanku. Jangan engkau mengikut langkah orang-orang yang suka buat kekacauan. Surah Al-A'raf ayat 142. Dalam tafsir Jami' Al-Bayan fil Ahkam Al-Quran karangan At-Tabari, diceritakan Nabi Musa AS ketika dia nak bermunajat, Nabi Musa beranggapan bahawa bau mulutnya kurang menyenangkan. Lantas baginda ketika itu telah menggosok gigi dan mengunyah daun-daun kayu. Lalu perbuatan mengunyahnya itu telah ditegur oleh malaikat dan Nabi Musa telah diwajibkan lagi puasa tambah lagi 10 hari. Jadi Nabi Musa puasanya genap jadi 40 hari. Jadi hikmah 40 hari itu kata para ulama tafsir adalah untuk mendidik Nabi Musa AS. Jadi itu yang 40 hari itu. Sama juga kisah Bani Israel. Allah sebut angka 40 juga. Melalui kisah Nabi Musa juga Allah telah mengenakan hukuman kepada Bani Israel yang ketika itu menolak perintah Allah, yang mana Allah telah haramkan mereka masuk Palestin selama 40 tahun. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana yatihuna fil ardi fala ta'sa'alal qaumil fasikin. Sesungguhnya negeri itu diharamkan kepada mereka memasukinya selama 40 tahun dan mereka yatihuna fil ard. Mereka merayau-rayau. Mereka merayau-rayau dengan kebingungan sepanjang masa di padang pasir, iaitu di Sinai sekarang ini. Maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik itu. Ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 26. Jadi selama 40 tahun itu mereka berkeliaran tanpa tempat disebabkan Allah sesatkan mereka di padang pasir. Mereka hidup dalam kebingungan ketika itu. Selepas itulah barulah Palestin dihuni oleh generasi baru. Jadi kisah-kisah ini menunjukkan bahawa hikmah angka 40 tahun itu adalah sesuai untuk pembinaan satu generasi baru. Itu dia punya tafsir dia. Kita read between the lines. Dia bukan hanya cerita orang sesat 40 tahun. Orang atheist, orang yang tak suka agama, dia gelak je ayat ni. Dia kata, sesat juga Sinai dengan Israel. Google Map berapa kilometer je dia gunakan Google Map. Memang dekat je. Tapi kita Quran ni banyak cerita yang perlu dilihat, read between the lines. Dia soal pembinaan generasi 40 tahun. Selain itu juga kalau kita melihat dari sudut pembinaan dan juga perkembangan janin, juga kita dapat lihat bagaimana Allah menjadikan angka 40 juga. 40 hari pertama janin berbentuk nutfah. 40 hari kedua berbentuk gumpalan darah. 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging sebelum ditiupkan roh. Itu disebutkan
inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyin am sa'id. Nabi sebut sesungguhnya setiap orang akan dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya berupa nutfah dalam bentuk sperma. Kemudian dia menjadi segumpal darah selama itu 40 hari juga. Kemudian dia menjadi daging selama 40 hari juga. Kemudian diutuskanlah malaikat untuk meniupkan roh padanya dan ketika itu akan dicatatkan kepadanya 4 perkara. Pertama, bila mati dia. Yang kedua, pekerjaan dia. Takdirnya sama ada dia bahagia ataupun derita. Termasuklah rezeki dia. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hikmahnya adalah 40 hari ini cukup untuk kematangan sesuatu benda. 40 hari itu kematangan untuk proses perubahan yang seterusnya. Iaitu yang orang tabligh keluar 40 hari. Orang tasawuf dia tarikat berkhalwat 40 hari. Sebab kita pun proses daripada satu fasa ke satu fasa 40. Sama juga macam kita pergi haji. Kita berhaji ataupun kita pergi ke Mekah lah senang cerita. Kebiasaannya orang yang pergi menunaikan haji akan mengambil masa lebih kurang 40 hari. Kalau kapal terbang delay pun pergilah 52 hari. Itu pun kalau delay. Biasa 45 hari. Mungkin ada yang tuan-tuan kata, oh Ustaz ada jiran saya Tan Sri tu sebelah hari. Itu package. Yang 44 hari ni ikut muasasah 44 hari. Kenapa lama? Sebab proses kematangan. Maknanya itu tujuan dia. Kalau pergi haji 3 hari tuan-tuan, dia tak berbekas. Haji ni manasik haji 5 hari je. Orang kaya-kaya boleh pakai private jet je pergi. Tak ada masalah. Tapi pendidikan tak sampai. Ini jenis kalau tiap-tiap tahun pergi haji pun tak ada kesan. Masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik Malaysia haram pergi masjid. Sebab dia kurang 40 hari. Maknanya tuan-tuan kaya sekalipun, tak ada masalah nak ambil package 10 hari, 11 hari, 15, tak ada masalah. Tapi untuk pembentukan 40 hari. Oh lama Ustaz tinggal bisnes. Payahlah. Kalau rasa payah tinggal bisnes, payah tinggal lembu, payah tinggal kedai. Proses kematangan tu tak ada. Dia mesti 40 hari. Sebab itu nombor 40 ni, ya kita akui dia signifikan dalam Islam ini. Sebab semuanya proses pendidikan. Proses pendidikan, proses tarbiyah. Dalam Al-Quran, ada lagi beberapa ayat yang lain. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 51. Allah menceritakan tentang Nabi Musa. Wa idza wa'adna Musa 40 lailah tsumma takhaztum min ijlam min ba'dihi wa antum zalimun. Allah janji dengan Nabi Musa untuk beri dia dalam masa 40 malam kitab Taurat. Artinya proses pendidikan itu. Proses pengajian dia 40 malam. Dalam hadis begitu banyak hadis-hadis Nabi tentang 40 ni dalam tema yang pelbagai. Contohnya kita lihat di dalam hadis solat jenazah. Solat jenazah minimum 40. Minimum. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Mana-mana orang yang meninggal lalu jenazahnya disolatkan oleh berapa orang? 40 orang. Nabi sebut 40. Dan orang itu pula tidak menyengutukan Allah. Maka Allah akan beri syafaat kepada jenazah itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Minimum 40. Jangan kurang. Kalau kurang, tak apa syok. Dan jangan ngam-ngam 40. Ada hadis lain menyebut 100. Sebab Nabi letakkan syarat 40 yang tidak syirik pada Allah. Kita takut 40 ngam-ngam yang datang sembahyang jenazah kita, takut 40 tu tak solid 100% orang yang baik-baik. Kok ada yang kaki karaoke, kaki sekolah orang mandi, kaki curi selipar masjid. Tak jadi. Dia tak komplit 40. Dia mesti cari yang solid. Jadi kita nak play safe, ambil antara 40 ke 100. Lagi ramai, lagi bagus. Lepas itu tanda orang husnul khatimah, ramai orang menguruskan jenazah dia. Itu tanda orang husnul khatimah. Contohnya meninggal di Mekah misalnya. Oh, tuan-tuan kalau meninggal di Mekah, 1000 orang sembahyang dengan kita. Sama juga contoh yang kedua, dalam hadis disebutkan tentang kisah Dajjal. Dalam kisah Dajjal, hadis panjang daripada Nawas bin Sam'an,
Sahabat bertanya berapa lama Dajjal duduk di bumi. Yang ini saya akan jawab kemudian kerana kita nak memberi laluan kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung ceramah pada malam ini sempena ulang tahun ke-40 dan Karnival Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsar Kuala Lumpur. Dan tajuk yang kita bahaskan berkaitan tentang angka 40 iaitu rahsia 40 dalam Islam. Tadi kita telah menerangkan bahawa di dalam Quran, di dalam hadis ada banyak menceritakan tentang 40 ini. Daripada segi
sudut perspektif yang berbeza-beza. Tadi kita sempat bercerita bahawa di dalam hadis ada disebutkan bahawa kalau seorang itu meninggal dunia, maka hendaklah jenazahnya itu disolatkan oleh 40 orang, arba'una rajulan. Begitu juga dalam hadis ada menyebutkan tentang kisah Dajjal. Dalam hadis panjang daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sahabat bertanya Nabi, "Ya Rasul, berapa lamakah Dajjal akan duduk di muka bumi ini?" Dajjal bila datang ke dunia, datang ke Kuala Lumpur, ke bangsa misalnya, berapa lama dia akan duduk? Nabi jawab, arba'una yauman. Dajjal akan duduk selama 40 hari. Tetapi dia punya 40 hari berlainan sedikit. Kata Nabi, yaumun kasanatin, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajuma'atin, wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Nabi sebut 40 hari Dajjal datang, sehari dia lama dia macam setahun, sehari lagi lamanya macam sebulan, sehari lagi macam seminggu, dan balance barulah seperti kiraan hari-hari biasa kamu, kata Nabi. Kita pun tak boleh nak bayangkan macam mana keadaan ketika itu. Bila Nabi terangkan sebegitu, seorang sahabat angkat tangan bertanya, "Ya Rasulullah, qulna ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin takfina fi salatu yaumin." Sahabat pun angkat tangan, "Ya Rasul, ketika Dajjal datang yang sehari bagaikan setahun itu, macam mana tata cara kami nak mendirikan solat? Kiraan waktu tu kira macam mana ya Rasulullah?" Ini sahabat lain, orang cinta sembahyang, enjoy the process. Dia akan tanya benda dia minat lah. Kalau kita lah Nabi sebut, macam contoh kita dengar Nabi sebut, kamu nanti 40 hari, satu hari macam setahun. Kalau kita lah, ya Rasulullah, sehari macam setahun tu, warna gaya kita ni. Mana dari segi wifi ke apa, kedai-kedai buka lagi lah. Maksud kita akan lebih perut dengan tekak kita sajalah. Yang paling penting wifi tu nak kena ada. Tak kira lah Dajjal, tak Dajjal, janji ada lain. Ya orang mesti tanya, 3G ada tak masa tu? Tapi sebab sahabat ni dia dah di-train, dia enjoy semayang, dia suka. Jadi dia tanya, nak semayang macam mana ya Rasulullah? Sebab waktu kita dah jadi, waktu tu kan jadi pening nanti. Maka Nabi pun menjawab, faqduru lahu qadran. Kamu buatlah kiraan mengikut kesesuaian. Jadi kita doa masa Dajjal ada, mudah-mudahan Jabatan Mufti masih ada lah. Jabatan Mufti masih ada, JAKIM masih ada, Jabatan Agama masih ada. Sebab ulil amri akan menentukan. Bila masa kita bengong waktu ketika itu, mereka akan tentukan. Tuan-tuan dah tak boleh tentukan. Kena macam kita sekarang ni, okeylah normal lagi malam siang, siang malam. Mungkin satu hari esok, mungkin kita malam 24 jam. Kita tak tahu tam mana nak sembahyang Zuhur. Masa tu memerlukan ulil amri. Jadi jangan dahaka dengan majlis agama. Dia masih lagi ada pegang lokal standar lah dari segi penetapan hukum hakam ini. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, fama isra'u fil ard. Dajjal ni setakat mana pantas lajunya dia di bumi ni? Nabi jawab, kal ghaisi ishtadda bihi rih. Seperti hujan yang ditiup oleh angin yang kuat. Mana hujan yang ditiup angin kuat betul, yang terbang-terbang payung itu. Yang hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi sebut angka 40 tadi dalam konteks sembahyang jenazah. Yang ini Nabi sebut 40 dalam konteks Dajjal berada di muka bumi. Dalam hadis yang lain cakap tentang 40 ni juga, Nabi pernah menceritakan tentang bagaimana di neraka nanti ada tembok, ada dinding. La suradiqin nar arba'u judurin kasufa kulli jidarin mislu masirati arba'ina sanah. Nabi sebut 40 lagi. Sesungguhnya pembatas neraka esok ada 4 tembok yang begitu tebal sekali. Dan setiap tembok itu jaraknya sejauh 40 tahun. Disebut 40 lagi. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad. Begitu juga ada satu hadis, ini agak menarik. Sebab saya tengok benda ni tak ada di masjid kita ini. Iaitu tentang sutroh. Sutroh ni sunnah, memang sunnah yang ditinggalkan betul lah. Orang dah, saya ingat tak kenal pun. Kalau saya sebut sutroh pun, sutera kau tak ingat sutera kau sutroh ni. Ini antara sunnah yang dah tak muncul lagi dah sekarang. Ada satu riwayat kata Abu Al-Juhaim Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaih lakana an yaqifa 40 khairan lahu mi an yamura baina yadayhi."
Kalaulah seorang itu tahu berapa besar dosa melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang, nescaya dia akan berdiri selama 40, kata Nabi. Mana dia akan berdiri selama 40 daripada dia terus berjalan saja di hadapan orang itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Salah seorang perawi hadis kata Abu An-Nadar, dia mengatakan, aku tak sure sama ada Nabi sebut 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Tapi Nabi sebut 40. Mungkin hari suasana bising agaknya tak apa dengar Nabi sebut 40 je. Tak pasti 40 kamu berdiri 40 hari atau berdiri 40 bulan atau berdiri 40 tahun, itu jauh lebih baik daripada kamu melintas depan orang yang sembahyang. Dengan syarat orang itu kalau dia tak meletakkan sutrah. Sutrah ni kita kena faham, sunat hukumnya bagi orang yang solat meletakkan sutrah. Meletakkan sutrah. Ini sunnah yang ditinggalkan. Kita kan sembahyang, ni terutama berlaku hari Jumaat ni, bukan masjid ni, masjid tempat lain. Dia adalah jenis mazhab datang lambat sembahyang Jumaat. Habis sembahyang Jumaat buat pula ba'liyah, la ilaha illallah. Buat ba'liyah kat tangga tempat pintu orang nak lalu. Dah tahu warak, datanglah awal. Orang buat ba'liyah ni orang warak je. Awak jenis warak datang lambat, biasanya apa? Ni contoh bukan sini, tuan-tuan baik semua sini. Ni masjid lain. Dia betul-betul blocking pintu orang nak keluar tu lah. Dengan tidak meletak sutrah. Itulah satu kesalahan, tak ikut sunnah. Baik itu kata para ulama, orang yang semayang meletakkan sutrah di hadapan, dia ada hak menahan orang daripada melintas di hadapan dia. Tuan-tuan boleh buat roadblock. Dengan syarat ada sutrah, ada penghalang. Contoh orang tu lalu juga, kita block dia. Boleh, tak batal pun walaupun ada pergerakan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, falyadfa fi nahri fa inna aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan." Kata Nabi, kalau salah seorang daripada kamu semayang menghadap sutrah yang bersifat sutrah menghalang manusia lalu, tiba-tiba ada orang yang masih nak melintas, hendaklah kamu blok dia, menahan dia. Kalau dia degil, dia mengelak, kilau kan, dia mengelak, piup, dia cilok pula bawah tangan kita, maka hendaklah kamu perangi dia. Perangi ni maknanya keras sikit tolakannya itu. Apa sebab? Fa innama huwa syaitan. Sebab yang melintas itu bukan orang, setan, kata Nabi. Tak kerti bahasa. Orang dah letak blocking, lagi mau lalu. Tapi kalau tak letak sutrah macam mana? Adapun seorang yang tidak meletakkan sutrah di hadapan, maka dia tidak berhak untuk menghalang orang melintas di hadapan dia. Dia dah tak letak penghalang. Kita lalu dia marah pula kita. Yang tak letak teritori kata ngapa? Ni bukan orang sini saya ingat pakai sutrah semua, tak ada masalah. Masjid-masjid lain lah saya tengok. Jadi Nabi sebut, engkau kalau orang tu letak dah sutrah, engkau berdiri 40 jauh lebih baik, kata Nabi, daripada engkau melintas. Tapi kalau dia tak letak, kerah ya. Dia tak letak, siapa suruh tak letak? Ada orang tanya, sutrah ni boleh rupa Ustaz? Sutrah ni kalau ikut hadis disebut tinggi saddle kuda. Kuda punya kursi atas badan kuda tu, itulah tinggi sutrah. Tuan-tuan tak payahlah beli saddle, letih nak cari saddle sekarang ni. Tuan-tuan ada jual lah sutrah di kedai. Saya ingat masjid ni kalau hello, mana-mana orang kaya sekejap jadi sponsor sutrah ada jual. Susun, tapi biasanya potensi hilang tu tinggi lah, lawa. Sutrah ni lawa. Masjid saya dulu ada orang sedekah 100, tinggal 2. Tak tahu. Bayanglah 2 je tinggal. Hal lain dia cilok balik, dia lawa. Benda tu cantik, dia okey. Orang selalu buat holder untuk buku. Kalau dekat almari dia cantik untuk buat hold. Cantik lah. Kalau tak ada benda tu boleh letak apa saja. Sejadah kita tu pun sutrah sebenarnya. Sejadah tu 4 segi, border dia adalah sutrah. Mana kalau orang dah minta sejadah, by right kita tunggu sekejap dia habis semayang. Dia ada hak. Tapi kalau tak ada, lalu je. Tak ada ilmu. Warak tapi tak ada ilmu. Boleh letak handphone, handbag, boleh. Tapi standby, ya hilang, itu je lah. Mana sujud, bangun tak ada dah. Sapu lihat kutu dah. Handbag hilang, handphone hilang. Jadi sutrah ni sunnah yang ditinggalkan. Yang lain tahulah cerita. Musim maulud minggu depan ni bolehlah start panggil penceramah. Tajuk dia
Apakah sunnah-sunnah yang ditinggalkan? Banyak tu, ada 100 lebih. Sunnah Nabi, bab masjid saja yang telah ditinggalkan oleh umat dia. Terlampau banyak. Antaranya sunnah dalam masjid yang ditinggalkan adalah, yang dia memang takkan boleh buat lah. Berbaring seketika selepas daripada solat sunat fajar. Siapa pernah buat? Malah lepas azan subuh, habis azan subuh kan sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat fajar ni, kalau siapa tak buat, Nabi benarkan qada. Punyalah dia punya kedudukan tinggi. Tuan-tuan berapa orang tinggal sembahyang sunat fajar sekarang? Tak ada. Tak buat pun. Dan lepas sunat fajar, Nabi baring pula. Baring di atas rusuk kanan. Berapa orang pernah baring sekejap atas rusuk kanan? Tak buat. Dalam masjid nak baring macam mana? Macam dugong pula kan, meramai baring. Jadi kita jadi payah. Sebab itu Nabi sebut sembahyang sunat duha, sembahyang sunat fajar ni sunat dibuat di rumah. Tapi munasabahlah Nabi rumah dengan masjid dia sebelah pintu je. Jadi sembahyang rumah baru dia pergi sembahyang subuh. Habis sembahyang sunat Nabi baring dulu. Tak tidur pun, duduk nyenggeng kata orang Mata Timur kan, duduk mengereng begitu. Jangan baring betul, memang pukul 10 lah bangun. Kalau baring dia duduk menyenggeng itu je. Lepas tu barulah Bilal bin Rabah setelah pastikan soft penuh, baru dia ketuk pintu. Ya Rasul, jemaah dah standby. Beres boh, beres. Barulah Nabi jadi imam. Itu sunnah. Tapi tak buat lah. Sebab pertama rumah kita jauh. Kalau tuan-tuan sembahyang sunat di rumah dulu, datang-datang saya ingat dah baca doa dah imam. Dengan cari parking lagi apa semua, tak dan. Sedap cerita topik 100 sunnah yang ditinggalkan. Nanti maulid tu teratur lah, carilah ceramah dekat-dekat. Apa lagi dalam hadis disebut tentang 40. Ini contoh lain lah. Ada satu hadis Nabi pernah menyebut, bercerita tentang sejarah. Sahabat bertanya, Ya Rasul, ai masjid wada'a awal. Apakah masjid yang mula-mula dibina di atas muka bumi ini? Nabi jawab, Masjidil Haram. Okey. Sahabat bertanya, summa ai. Apa lagi masjid yang kedua tertua ya Rasul? Jawab Nabi, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Sahabat tanya lagi, kam bainahuma. Berapa gap masa antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Dia punya tempoh dia. Berapa gap? Nabi jawab, arba'una sanah. 40 tahun. Tempoh pembinaan antara Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kenapa 40 tahun? Wallahualam. Allah tak boleh nak jawab soalan ni. Kalau tuan-tuan kajian nak buat postgrad, nak buat kajian PhD ke silakanlah. Kenapa? Why? Itu payah nak dirungkai. Contoh yang lain dalam hadis Nabi pernah sebut, Man shalla fi masjidi 40 salatan la yafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal azab wa bari'un minal nifaq. Siapa yang semayang di Masjid Nabawi 40 kali semayang, mana 40 waktu. Itu hadis tu disebut 40 waktu di Masjid Nabawi dan dia tidak terlepas walaupun satu solat pun ditulis baginya keselamatan daripada api neraka, pelepasan daripada azab dan terselamat daripada sifat munafik. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tabrani. Kita pergi umrah, PK umrah sempat tak? Yang masa ziarah Madinah 40 waktu tak sempat kan? Sebab sibuk pergi ke Taif semua sekarang ni. Orang nak main roller coaster banyak, beli air minyak wangi. Sayanglah bukan tak suka program ke Taif itu atau pergi ke Jeddah ke mana ke. Kita nak dapat fadilat 40 waktu itu. Tapi 40 waktu Madinah semayang dalam masjid, bukan sebelah burung merpati. Jemaah kita semayang kat sebelah burung merpati. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merpati sebelah. Merpati kata, engkau ni bila lah nak semayang kat dalam? Semayang kat luar je kerja. Dan tunggu komat dia ingat Masjid Bangsa kat komat baru pergi Masjid Nabawi. Engkau kena pergi 10 minit sebelum azan. Tu pun mujur dapat. 40 waktu tu dalam masjid. Afdalnya kat Kubah Hijau. Itu yang ori betul. Belakang-belakang tu Masjid Nabawi jugalah. Guna pula. Tapi janganlah semayang tepi kepala katil kat hotel. Tak betul langsung. Kata ada ustaz yang kata, boleh ustaz semayang sini. Baik tak ya pergi ke Mekah kalau semayang di hotel. Saya tengok orang pergi ke Mekah ni, atau ke Madinah. Kalau dia di Malaysia bukan orang masjid, dia pergi ke sana pun tak semayang masjid ke. dia buat syarat pergi ke Mekah je. Banyak semayang macam di Mekah kan ada Masjid Abu Bakar ke, Masjid Kembar tuan-tuan tu. Masjid Abu Bakar dekat dengan Hilton lama. Tingkat atas, itu ada aircon, cermin, boleh nampak Masjidil Haram. Jadi ramai orang kita duduk hotel Hilton tak pergi dah semayang masjid, semayang Masjid Abu Bakar. Sebab habis semayang bawah ada KFC. Lepas tu ada band daud, apa boleh shopping tu. Insya' kan naik balik.
Baik tak pergi ke Mekah kalau semayang gitu. Tapi biasanya orang macam tu sebab dia memang di Malaysia pun dia bukan orang masjid. Macam tuan-tuan ni memang dah orang masjid regular. Memang semayang masjid lah. Itu contoh lah Nabi sebut. Ada juga hadis yang lain, Nabi menyebut tentang 40 ini, tentang orang yang potong kuku. Kata Anas bin Malik, Nabi menyebut, kita lana fi qassi syarib, wa taqlimil asfar, wa natfil ibti, wa halqil aanati, an la natruka aksar min 40 laylah. Ditetapkan waktu untuk kami, untuk memotong atau trimisai, memotong kuku, membuang bulu ketiak, membuang bulu kemaluan, supaya kami tidak membiarkannya lebih daripada 40 malam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini juga sunnah yang ditinggalkan. Sepatutnya kita benda-benda Nabi nyatakan tadi, jangan lebihlah 40 hari. Bela 40 hari buat bela sebenarnya, bela bulu ketiak 40 hari. Benda tujuan, tak tahu, pemalas itulah. Buang, itu Nabi suruh buang. Bila sebut 40 ini, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, dalam dunia hadis, ada satu fadilat untuk kita tulis, baca dan hafal 40 hadis. Ada fadilat. Sebab itu ulama' dulu berpusu-pusu tulis hadis 40. Karya Al-Arba'in kita panggil. Hadis 40 ni begitu banyak. Ramai. Tapi yang paling popular sampai ke tanah air kita sudah pasti Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini yang paling popular. Hadis 40 Imam An-Nawawi. Tapi bukanlah Imam Nawawi ni orang pertama yang melakukannya. Bukan. Ulama' yang pertama yang menyusun hadis 40 adalah Abdullah bin Mubarak. Ini yang disebutkan oleh Al-Qattani. Dia mengatakan orang pertama Abdullah bin Mubarak, guru pada Imam Bukhari. Kemudian diikutilah oleh ramai lagi ulama', Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Ad-Daraqatni, Al-Hakim, Abu Nu'aim Al-Asfahani, Abu Abdurrahman As-Salmi, Abu Bakar Al-Bayhaqi, dan ramai lagi yang menulis, menyusun 40 hadis. Ada yang buat 40 hadis berkaitan usuluddin, ada yang buat 40 hadis berkaitan jihad, ada buat 40 hadis tentang zuhud, tentang adab, ada tentang khutbah-khutbah. Ada 40 hadis akhir zaman. Ada juga kan tulisan ulama' kita di Malaysia. Dia buat Al-Banjari ya, dia tulis tentang 40 hadis akhir zaman. 40 ni ramai ulama' menulis tentang hadis 40. Why? Kenapa 40 bukan 60, bukan 100? Ini payah nak cakap tuan-tuan, dia sedap ke 40 ini. Tapi 40 hadis ini kalau berdasarkan riwayat memang banyak lah. Sebab itu bagi kita orang Islam, ni minggu depan ni, Selasa ni dah start masuk Rabiul Awal, mana bulan Maulid. Saya menengok kadang masyarakat kita, cinta Nabi memang bagus. Tapi cinta Nabi tak ada bukti. Sekadar datang majlis, pakai serban jubah, elok-elok, selawat, itu saja. Tapi dari segi perbuatan tak nampak dia cinta Nabi. Dari segi bukti. Kita kalau cinta sesuatu, antara yang kita buat adalah kita akan hafal segala kata-kata dia. Sebagaimana tuan-tuan minat sangat P.Ramlee, segala dialog filem P.Ramlee tuan-tuan ingat. Orang ni buka satu baris saja, tuan-tuan sambung blok baris yang lain. Kalau Al-Hafiz, terror betul dia. Al-Hafiz filem P.Ramlee. Segala babak dia ada. Kenapa kita boleh ingat? Sebab kita minat. Anak-anak kita minat Korea. Bukan bangsa Korea pun di rumah kita. Tapi elok faham Korea. Asal saya Oppa. Korea belakang ni. Oppa, asal saya sarang. Makan Korea lah sekarang. Kenapa dia minat? Mengapa dia boleh hafal? Dia suka walaupun bukan bahasa dia. Minat. Berapa orang kalangan tuan-tuan kita semua malam ni hafal hadis? Tak ramai. Hafal Quran tu biasa kita nak semayang kan. Hafal hadis. Benda tak wajib tapi tanda kecintaan. Tak ramai orang hafal hadis. Jadi ulama' dulu dia nak mudahkan masyarakat. Engkau tak payahlah hafal hadis banyak-banyak. Sampai 40 dah lah. 40 hadis banyak tu. Tapi kalau cinta sikit 40 ni. Ulama' dulu 300,000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis. 40 pun tak lepas. Saya ingat kita level-level pemalas ni 3 hadis pun tak ada.
Tapi tepuk dada khabar aku cinta Nabi. Berapa hadis kau hafal? Innamal a'malu binniyat. Hadis pertama Imam Nawawi. Berapa kalangan kita hafal? Tak hafal. Sebab amla keperluan hafal Ustaz, bukannya wajib. Yalah, benda cinta. Cinta hafal. Sebab hadis adalah mata rantai yang menyatukan kita dengan Nabi. Apa yang kita dengar hadis itu, itulah yang dibawa oleh Nabi SAW. Macam suara ni, kita tak dengar ada suara Nabi. Tapi kata-katanya sampai pada kita menerusi hadis. Itu kita punya dialog. Lepas tu kita kalau meninggal esok, antara cara orang nak hilang rindu, nak menengok kita, mendengar suara kita. Lepas tu tuan-tuan puan-puan dengan pasangan kita, selain daripada kita selalu text message, pakai WhatsApp, pakai text, sekali-sekala pakai voice punya rekod tu. Bukan orang tu malas nak menaip. Tak. Suara ni rupanya dia kekal dalam tu. Satu hari esok dia dah tak ada, kita rindu, kita dengar suara dia balik. Macam kita sekarang, mak ayah yang dah meninggal dunia, gambar kita ada simpan gambar. Tapi kalau dapat dengar suara dia, itu mengubat kerinduan. Suara mustahak. Jadi kita dengan Nabi, kita ni tuan-tuan bukan level cinta Nabi dah. Level rindu Nabi. Cinta ni BBNU ya. Kita ni level rindu. Orang rindu, ubat dia suara. Dah suara Nabi nak dengar kat mana Ustaz? Hadis lah. Betul apa hadis? Saya ingat apa hadis ni taklah susah. Orang kita jampi serapah pun hafal, takkan hadis tu boleh hafal. Kalau saya pergi ke kampung-kampung orang hafal jampi serapah, saya pun tak tahu mana dia dapat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Di wadi manikam besi tikam ke besi, besi temin besi temaga besi sari lilik pinggang 12 pinggang tikam bukit-bukit runtuh tikam gunung-gunung rebur dengan berkat ya qaha ya qaha. Kata rajin pak cik mengapai ya. Hadis berapa? Tak ada. Lagu mana? Dulu ada satu amalan ni, saya tak tahu tuan-tuan pernah dengar tidak. Ni amalan ni 40 juga. Dia panggil kaf 40. Tuan-tuan pernah dengar? Ada orang bersungguh hafal. Dia panggil Hizbul Kaf ataupun Hizib Kaf 40. Kafaka rabbuka kam yakfika wa kifatan kifka fuha kam kamilin kana min kalakin. Takiru karan wa karil karifi kibidin tahki musyak syakatan kalak lakil lakak. Kafa kamabi kafal kafa kurbatuhum kaukaban kana yahki kaukabal falak. Kakur yuratin kafukum kal kahfi fukum lakum kakak kain kakabidin yakfi kumul kaf. Puh! Ada cara. Marah pula orang kampung ni, Ustaz ni menghina. Bukan menghina, nak ngabar. Apalah hadis. Quran apa dah, bagus. Fatihah tu Quran lah. Dia hadis ni, kalau dapat apa 40, banyak rahmat. Imam An-Nawawi disebut satu riwayat, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa di kalangan umatku hafal 40 hadis dari hal agamanya, Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kluster ahli fiqh. Macam tuan-tuan sekarang ni orang bisnes. Patutnya tuan-tuan bangkit pada masyarakat di kalangan ahli bisnes jugalah. Tapi sebabkan tuan-tuan hafal 40 hadis, tuan-tuan bangkit pada masyarakat esok pandang kiri kanan, kenapa ini Imam Ghazali? Ini Imam Syafi'i. Salah tempat aku ni. Aku orang Melega, bukan orang alim. Mereka kata, tak, ente dulu hafal 40 hadis. Ente kluster ulama. Penghormatan. 40 hadis ya. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa hafal 40 hadis, ba'asahullah yaumal qiyamah faqihan aliman. Dia dibangkitkan di kalangan orang-orang faqih. Dalam riwayat Abu Darda disebutkan, siapa hafal 40 hadis, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Aku sendiri beri syafaat pada dia, kata Nabi. Dalam riwayat Ibn Mas'ud, adkhulu min ayyi abwabil jannah syi'tah. Siapa hafal 40 hadis, dia akan masuk ke dalam syurga ikut mana pintu yang dia suka. Jadi tuan-tuan, marilah kita hafal hadis 40. Nanti kalau ada di pasaran hari esok ada masa, beli kitab hadis 40 Nawawi. Belilah, jangan ambil masjid ni awak wakaf. Allah, curi juga buku. Nyanyi sungguh nak hafal hadis. Kebas buku masjid juga. Ni bukan sini, tempat lain. Beli, ada jual di pasaran hadis 40 Nawawi. Ada matan, ada terjemahan. Tuan-tuan ambil sehari satu hadis je, cukup dah hafal. Daripada pagi sampai malam. 40 hadis. Sehari satu hadis. Kalau tak boleh juga membenak betul lah tuan-tuan. Kena banyak kurang. Kena tengok Netflix raya ni. Banyak Netflix jadi teruk pula kan. Tengok Korea ke apa, kurangkan sikit. Dia sehari hafal satu hadis. Sebulan lebih tuan-tuan ada 40 hadis. 40 hadis ni tuan-tuan dah boleh pergi ceramah dah.
Setakat sekolah-sekolah panggil kuliah subuh lepas dah. Kalau setakat 40 hadis tu boleh tegak lah. Adik-adik pagi ni hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oh, satu hadis satu hari. Dapat 40 sekolah jadilah pergi ceramah. Masjid biar dulu kena ada tauliah. Tak boleh ceramah sekolah boleh. Bila dah 40 hadis masak, up sikit, upgrade kitab Umdatul Ahkam an Sayyidil Anam. Ini susunan Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Dia ni rajin, dia kumpul 500 hadis daripada Bukhari Muslim. Dia ambil dua-dua, dia saring yang terbaik, jadilah kitab Umdatul Ahkam. Banyak masjid surau mengajar kitab ini. Jadi tuan-tuan, masakkan pula kitab itu, setahunlah sehari satu hadis. Jadi dalam masa 2 tahun, kita dah ada 550 hadis, 540 hadis. Okey dah macam penceramah dah tu. Penceramah pun tak sebanyak itu dah hadis. Banyak menyanyi boleh ceramah daripada ke hadis. Tuan-tuan dah 500 lebih dah hadis masa itu. Lepas tu upgrade lagi. Pindah ke kitab Bulughul Maram. Karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini tinggilah. Itu dah tahap tok guru lah. Ini tanda orang cinta kepada Nabi. Jadi semuanya bermula dengan 40. Banyak kita nak terangkan pada malam ni, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang kita, sebab kita jam 9 nanti saya dipahamkan kita ada pula satu lagi program iaitu cerapan angkasa. Iaitu ni bukan angkasa koperasi itu dah, ni falak. Kita nak menengok bintang, bulan dan macam-macam lagi. Jadi sempatlah kita sembahyang Isyak, mana kita akan terlibat dengan program mencerap falak ini, angkasa. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada penganjur yang minta saya menyampaikan tajuk yang memang susah betul lah, tajuk 40. Tuan-tuan puas mencari, nak mencari why itu tak jumpa. Kenapa hadis banyak 40? Kenapa Quran banyak 40? Cuma kita boleh buat kesimpulan barangkali 40 ini kematangan kot. Kematangan lah. Dari segi kalau 40 tahun usia, 40 hari dia masak lah kalau orang tu study dan sebagainya lagi. Mungkin itulah yang kita boleh buat kesimpulan. Tapi yang selebihnya Allah saja yang mengetahui. Apakah rahsia di sebalik 40? Kita hanya boleh kumpulkan saja pada malam ini. Saya kira sekadar itu sembang-sembang pada malam ini bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-40 dan juga Karnival Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sekali tahniah diucapkan kepada seluruh keluarga besar Masjid Abu Bakar bangsa ini. Moga-moga apa yang kita bincangkan memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita berkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah perangai kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.